Seterusnya, sambutan Tadau Kaamatan masih meriah meskipun dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bersama Muhammad Dia Sahlan dari RTM Sabah untuk laporan selanjutnya. Ya Syuhaidia, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar terhadap ekonomi dan aktiviti sosial masyarakat, termasuk tata cara sambutan perayaan seperti Kaamatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Lazimnya 31 Mei merupakan kemuncak sambutan Pesta Kaamatan dan semestinya pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau dinantikan setiap tahun di Dewan Hongkot Keesaan KDCA Penampang. Mengimbau kemeriahan pertandingan Unduk Ngadau, kru RTM bertemu Juana Kitingan yang terlibat lebih 30 tahun dalam penganjuran pertandingan berkenaan. Dalam 90-an pula kita lihat kepada apa yang kita lihat macam kita punya pakaian, macam pakaian saya ni ditenun. Jadi kita ambil pattern dan bagaimana mereka dapat ketengahkan. 2000 sampai sekarang kita give more emphasis on the motivation, education. Jadi setiap Unduk Ngadau itu seharusnya tahu mengenai dengan asal-usul mereka. Antara kriteria penting Unduk Ngadau ialah kemahiran peserta dalam bahasa ibunda dan pakaian yang diperagakan melambangkan budaya Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR. Tapi yang penting kami bilang setiap yang Unduk Ngadau itu mesti buat dokumentasi tentang pakaian apa yang mereka pakai itu supaya diorang menghayati kan ini budaya. Setiap motif yang ada pada pakaian itu mempunyai cerita dan asal usul. RTM juga menjejaki Unduk Ngadau 1968 Rita Mojilis yang memberitahu generasi baharu KDMR perlu lebih mendalami budaya dan warisan masing-masing termasuk dari segi bahasa dan pakaian tradisi agar tidak ditelan zaman. Sumandak Sabah mana kau mau cari semua lawa-lawa. Kebiasaannya, sepanjang Pesta Kaamatan yang disambut di negeri Sabah, pertandingan Ratu Cantik ataupun Unduk Ngadau merupakan kemuncak kepada perayaan ini. Namun disebabkan pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pertandingan Ratu Cantik, Unduk Ngadau tidak dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, masyarakat Kadazan, Dusun Murut dan juga Rungus KDMR di negeri Sabah tetap bersemangat untuk meraihkan perayaan nenek moyang ini. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Kemeriahan suasana perayaan seperti Kaamatan dan Hari Raya lazimnya dikongsi masyarakat pelbagai kaum dengan merakamkan gambar kenangan bersama dekorasi menarik di pusat tumpuan termasuk di pusat beli belah. Berbeza kali ini, rata-rata pusat beli belah tidak dipenuhi hiasan perayaan sebagai langkah mengelak orang ramai berhimpun dan bersasak di premis berkenaan. Tinjauan di pusat beli belah utama di Bandaraya Kota Kinabalu mendapati suasana suram berbanding sebelum ini yang selalunya dipenuhi hiasan ketupat dan lampu warna-warni melambangkan raya maupun replika gong dan padi sebagai simbolik keamatan. Meskipun begitu, orang awam bersetuju dengan tindakan pusat beli belah mengurangkan perhiasan sekaligus risiko penularan COVID-19. Mengelakkan orang berkumpul, elakkan dari jangkitan sebab kita tidak tahu kan jangkitan ni orang cakap tidak nampak. Untuk keselamatan jugalah untuk elak berkumpul. Yang masuk pengunjung ni pun paling-paling untuk beli barang keperluan. Betul juga untuk mengelakkan orang datang jalan-jalan. Kadang-kadang orang hanya datang untuk jalan-jalan, kasih hilang stres. Sama-samalah kita jaga kita. Pandai-pandailah kita jangan bawa anak kecil kan maybe, jangan bawa orang tua. Macam sunyi lah, tiada tarikan. Tapi saya rasa okey jugalah demi keselamatan semua. Kalau dorang buat nanti mungkin akan tarik ramai, bukanlah dari pelancong tapi dari lokal juga bergambar-gambar sini, berkumpul-kumpul. Lepas tu nanti ada pula risiko jangkitan dengan so mungkin biarkan jalan begini.
Perhiasan menarik mungkin berkurangan, namun semangat perayaan tetap tersemat dalam jiwa rakyat. Kali ini ia diterjemah dalam bentuk kerjasama masyarakat pelbagai kaum memerangi pandemik COVID-19. Lebih 30,000 peg bantuan keperluan harian telah diagihkan PAS Sabah kepada golongan memerlukan di negeri ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat. Pengagihan dijalankan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bantuan PAS di 20 kawasan parlimen. Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan memaklumkan pihaknya menerima banyak permohonan bantuan daripada mereka yang memerlukan dan ia akan diteliti mengikut kemampuan PAS Negeri. Bergerak secara aktif dan kita tidak berhenti daripada meneruskan kerja-kerja kebajikan dan juga membantu masyarakat. Mari kita turun bersama dengan masyarakat Sabah khususnya. Termasuklah seminggu sebelum hari raya kita buat penyembelihan lembu. Jadi daging segar. Beliau ditemui di Bongawan selepas menyerahkan sumbangan kepada keluarga mangsa kebakaran tragis yang mengorbankan seorang ibu bersama 4 anak lelakinya pada 1 Syawal lalu di Kampung Bin Sulok, Membakut. Sementara itu, keluarga mangsa menzahirkan terima kasih kepada pihak yang menghulurkan sumbangan. Sebenarnya di kalangan kawan-kawan yang datang tu banyak yang memberi semangat dan saya sendiri pun memikirkan kejadian ini berlaku. Mungkin semua kandut Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata pepatah, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Dalam kejadian tersebut, 3 lagi ahli keluarga terselamat iaitu bapa dan 2 anak yang kini masih menjalani rawatan di hospital. PAS Sabah menghulurkan bantuan keperluan harian dan wang tunai kepada keluarga berkenaan selain bercadang membantu merancang pembinaan semula rumah keluarga tersebut. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kotobian Tadau Tagazo Doa Kamatan kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuh.